أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan tafsir Nurul Ihsan jilid yang pertama. Kita sambung pada ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum. Situ bawah sekali, walakin albirra. Baik. Dalam ayat sebelum itu laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Di sini Allah Subhanahu wa taala nak menyatakan kepada golongan Yahudi bahawa kebaikan itu bukan hanya sekadar menghadapkan muka ke arah masyrik, ke arah timur ataupun ke arah barat sahaja. Sedangkan mereka tak beriman kepada baginda Nabi Muhammad. Bila mana diajak untuk beriman kepada baginda Nabi Muhammad, maka mereka tak beriman kepada baginda Nabi Muhammad. Bahkan mereka siap ubah lagi. Sebelum ni, ayat ni telah baca sebelum ni, ahbarul Yahud ataupun agamawan mereka siap ubah lagi kitab mereka. Sebab tak nak orang awam mereka tahu bahawa Nabi akhir zaman ni bukan datang daripada keturunan mereka, bukan datang daripada kalangan Bani Israel. Jadi mereka seboleh-bolehnya nak menyembunyikan perkara tersebut. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, jangan kau ingat bahawa menghadap ke arah timur dan barat itu semata-mata kebajikan. Bahkan kebajikan tu banyak lagi. Macam kita lah, jangan ingat semayang saja kebajikan. Jangan ingat melakukan ibadat salat sahaja kebajikan, sehingga kita melihat orang lain yang tak datang masjid tak melakukan kebajikan. Itu antara pengajaran yang kita boleh ambil. Jangan kita rasa kita yang berulang alik ke masjid, maka kita rasa itulah kebajikan yang terbaik yang sepatutnya dibuat. Orang lain tak ada kebajikan. Boleh jadi dia tak semayang di masjid, dia semayang di surau. Bahkan boleh jadi dari sudut harta benda dia lebih pemurah daripada kita. Nah, depan nanti ada Allah Ta'ala ceritakan bab harta benda. Jadi jangan ingat menghadap ke arah timur dan barat itu sahaja kebajikan. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Ini Allah Ta'ala beritahu kepada golongan Bani Israel Yahudi. Dan tetapi kebajikan itu mereka yang beriman dengan Allah. Kebajikan ni bukan orang.
So kita kena tanggung gini ayat dia. Dan tetapi kalau kita nak ambil terjemahan dia dengan mereka, maknanya kita kena ambil dan tetapi yang empunya kebajikan itu mereka yang beriman. Gitu. Satu cara. Cara yang kedua, kalau kita ambil yang depan kebajikan, nak gukan ataupun nak samakan dengan mereka tu tak masuk kebajikan dengan mereka, sebab kebajikan tu amal, mereka tu orang. Mana boleh gitu. Jadi kita kena ambil dan tetapi kebajikan itu kebajikan mereka yang beriman. Gitu. Dua kaedah ataupun dua cara baca. Kalau baca straight gitu dia jadi tak samalah. Kebajikan itu mereka, kebajikan tu amal, dia tak kena pada batang tubuh orang. Kebajikan tu adalah kebajikan yang dilakukan oleh orang. Baik. Dan tetapi yang empunya kebajikan itu, yakni amal itu, ialah mereka yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir. Bukan setakat menghadap ke arah timur barat saja. Bahkan kata Allah Ta'ala, kebajikan ni engkau kena berimanlah dengan Allah Ta'ala. Bila engkau beriman dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala lah yang mengutuskan Nabi. Sepatutnya engkau berimanlah kepada Nabi Muhammad. Adapun orang Yahudi ni dia sangat-sangat anti dengan Nabi Muhammad ni. Hatta bangsa mereka ni mereka tak namakan dengan nama Muhammad. Tak ada bangsa mereka ni nama Muhammad ataupun nama Ahmad. Tapi kalau Ishaq, kalau Yaqub, kalau Bunyamin, tu ada sebab tu keturunan mereka. Tapi sebab Muhammad bin Abdullah ni bukan daripada keturunan mereka, maka nak ambil nama Muhammad buh di keturunan mereka tu pun tak nak. Sampai tahap tu sekali bencinya mereka kepada Nabi kita Muhammad. Nabi mereka lah juga Yahudi ni. Cuma hasad dengki mereka sebab Nabi akhir zaman ni lahir bukan daripada Bani Israel, maka mereka cuba sembunyikan. Hatta sampai ke tahap nama pun tak nak nama Muhammad ataupun Ahmad. Baik. Jadi Allah Ta'ala beritahu, beriman kepada Allah juga adalah merupakan kebajikan. Bahkan beriman pada Allah inilah dasar. Inilah foundation dia. Kalau foundation ni tak ada ataupun dasar ni tak ada, beribadat macam mana pun tak sah, tak diterima oleh Allah Ta'ala. Semayang sampai lekuk dahi, rukuk sampai apa, sampai letih belakang, sujud sampai lemas contohnya. Tapi beriman pada Allah Ta'ala tidak, ataupun beriman kepada Rasulullah tidak. Buat-buat sendiri je, cara semayang sendiri, tak sah. Sebab asasnya adalah beriman pada Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala mengatakan walakinnal bir, kebajikan itu adalah kebajikan yang mereka lakukan, iaitu beriman dengan Allah. Bila beriman dengan Allah, maka Allah Ta'ala lah yang mengutuskan Rasul. Termasuk sekali situ beriman kepada baginda Nabi, iaitu Rasul-Rasul. Baginda Nabi salah seorang daripada Rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Dan hari yang akhir, yakni hari kiamat. Hari akhir, kenapa dinamakan hari akhir? Sebab hari yang tiada malam. Dia hari je, hari yang tiada malam. Sebab tu dinamakan dengan hari akhir. Dan segala malaikat, bila sebut beriman pada Allah, beriman hari akhirat, masuk lagi beriman kepada segala malaikat yang Allah Ta'ala jadikan, yang Allah Ta'ala jadikan untuk mengutuskan wahyu, bukan setakat pada baginda Nabi Muhammad. Malaikat Jibril ni lah juga yang datang kepada Nabi apa? Nabi mereka, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Jibril ni lah juga yang datang kepada Nabi Muhammad, yang datang kepada Nabi kamu dulu. Gitu. Kalau kamu tak nak beriman kepada Muhammad, maknanya kamu tak nak berimanlah kepada Nabi-Nabi sebelum tu, sebab wahyu yang datang kepada Nabi Musa dan Nabi Isa ataupun Nabi sebelum tu, Yaqub ke Yusuf ke keturunan mereka, semua tu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tidak ada helah ataupun jawapan sebenarnya bagi orang Yahudi tak mengimani risalah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Baik. Dan kitab, yakni beriman dengan kitab.
Kitab mana ni? Ada ulama kata kalimah wal kitab sini dengan makna isim jins, dengan makna segala jenis kitab, maknanya segala kitab yang Allah Ta'ala turunkan. Ada juga ulama kata qila, kitab di sini maksud dia ialah kitab Al-Quran. Itu beriman dengan kitab Al-Quran dan segala nabi-nabi wan nabiyyin, dan beriman dengan segala nabi-nabi, termasuklah dalam nabi-nabi itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman. Maka sepatutnya orang Yahudi mengimaninya. Kemudian Allah Taala kata lagi, kebajikan itu wa atal mala ala hubbihi, dan mengeluar akan harta, yakni memberi. Mengeluar dengan makna memberi. Mengeluar akan harta, yakni memberi akan harta dalam bentuk sedekah. Sedekah ada dua, satu sedekah wajib, satu sedekah sunat. Beri akan harta tu, keluarkan akan harta dalam bentuk sedekah tu, serta kasihnya akan harta. Dalam keadaan sayang pada harta, tapi bagi juga, keluarkan juga duit daripada hak milik itu. Siapa tak sayang duit? Kadang orang tak sayang duit. Semua orang sayang duit. Tanya, hatta budak-budak kecil pun sayang duit. Budak kecil pun reti. Kalau bagi yang shilling tu banding dengan bagi yang warna hijau ke warna merah kertas tu, dia nak yang kertas lagi. Dia pun tahu, kalau orang ambil dia marah. Ini dia punya. Bukan budak lah. Tuan-tuan tengok apa? TikTok. Tuan-tuan ni orang soleh tak tengok TikTok lah. Ada kucing yang diberi Apollo. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan ni bagus. Saya ni ahli dunia, tuan-tuan. Tengok. Kucing ni, tuan-tuan, yang dibela lah, dia dibela. Bijaknya dia peluk Apollo yang Tuhan dia bagi. Apollo ni bukan makanan kucing. Kuih Apollo kan, yang budak-budak duk makan tu, bukan makanan kucing tu. Tapi bila Tuhan dia bagi, dia ambil, dia peluk. Lepas tu Tuhan dia nak test. Tuhan dia tarik ambil, dia merajuk. Dia tarik muka. Dia mengiau. Sebab apa? Sebab dia sayang apa yang Tuhan dia bagi. Tu kucing yang Allah Ta'ala tak bagi akal, sayang pada benda. Apatah lagi manusia yang tahu nilai harga duit, harga kebendaan, lebih-lebih lagi kasih pada harta. Tapi manusia yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, walau sekasih mana pun mereka pada harta, bila mana datang perintah Allah supaya keluarkan zakat, maka dia keluarkan zakat. Bila mana datang perintah Allah supaya apa? Supaya menderma sunat, maka dia menderma sunat. Zaman hari ni kita boleh tengok orang pakat berlumba-lumba apa? Buat derma subuh. Tu tak tahu. Boleh jadi kerana petua nak kaya, boleh jadi tu. Orang pakat-pakat buat derma subuh. Masuk saja hari apa nak semayang subuh je, mesti orang akan bubuh dulu dalam tabung. Datang masjid nak semayang subuh, mesti bubuh dalam tabung dulu. Derma subuh. Sebab diviralkan supaya apa? Dilakukan untuk memurahkan lagi rezeki. Tu pakat buat, baguslah. Kempen supaya apa? Melakukan derma subuh. Cuma nak sebutnya ialah bila mana orang ni ada keimanan dia pada Allah, walaupun dia kasih pada harta, walaupun dia suka sayang pada harta, tapi sebab dia beriman dengan Allah, dia tahu ganjaran Allah Ta'ala kurniakan di akhirat nanti. Ya, tempat dia akan balik nanti, maka dia tetap keluarkan juga sedekah tu walaupun dia kasih pada harta. Baik. Wa atal mal, dan mengeluarkan akan harta sedekah serta kasihnya, yakni kasih akan harta kepada yang empunyanya. Siapa yang empunyanya ni? Qarabah. Mana ayat dia? Zawil qurba, memberikan harta tadi ataupun sedekah tadi kepada yang empunyanya, yakni qarabah. Qarabah ni siapa? Qarabah ni kaum kerabat kita. Kaum kerabat yang paling dekat dengan kita. Qarabah ni kan diambil daripada kalimah qaruba. Qaruba
kemudian keluarlah kalimah qarabah, keluarlah kalimah korban. Yang tuan-tuan buat hari tu korban tu. Tu nak mendekatkan diri tu. So qarabah ni adalah kaum kerabat kita. Siapa yang paling dekat dengan kita? Adik-beradik. Ini qarabah ni. Berikan derma, berikan sedekah, berikan duit yang kita kasih tu pada siapa? Dia susung ni. Beri kepada kaum kerabat, yakni adik-beradik kita dulu. Tengok yang mana susah. Holo bantuan, bantu orang yang terdekat dulu dengan kita. Bahkan ada ulama sebut yang terdekat lagi dengan kita tu yang ada dalam grup WhatsApp sekali dengan kita tu. Berapa grup WhatsApp ada dengan kita? Grup zaman sekolah rendah, grup zaman sekolah menengah, zaman sepengajian di universiti. Tu sahabat-sahabat walaupun tak duduk depan mata kita tu, tapi dia dekat dengan kita dari sudut maklumat. Patut kena ambil tahu. Sahabat-sahabat kita yang susah, yang kesempitan dengan PKP yang itu, kena ambil tanyalah. Ni dak kita duduk derma yang jauh dulu, pergi ke Palestin dulu, bukan kata salah dari sudut keutamaan supaya korban itu supaya korban orang pakat duk buat luar semua. Ramai kalau orang duk buat di luar, dia kalau siapa peringkat hilang syiar korban dalam negara, maka tak boleh siapa peringkat hilang syiar korban dalam negara. Sebab apa? Sebab orang pakat duk buat di luar negara. Kenapa pakat buat di luar belaka? Sebab harga murah nak banding dengan buat di dalam. Maka pada masa tu tak boleh. Sehingga hilang syiar dalam negara kita sendiri. Sekarang ni ada lagi syiar tu. Cuma bila kita tanya sebahagian daripada masjid, jumlah korban berkurang. Jumlah korban berkurang. Tahun ni 7 ekor je ustaz. Biasa sebelum ni berapa? Biasa sebelum ni 20 ekor. Gimana lagi? Boleh jadi puncanya kita dikempen supaya buat korban di luar negara. Sebab di luar negara murah, harga dia 300.5 dah dapat satu bahagian dah. Tapi buat di negara kita ni 700, 800 baru dapat satu bahagian. Tu berkiranya kita dalam bab harta tu nak bagi tahu kasih pada harta. Tapi buat juga korban. Cuma nak beritahunya ialah yang terdekat dengan kita ni dalam bab sedekah harta. Tengok kaum kerabat kita, adik-beradik kita, bukan adik-beradik kita ni berjaya semua boleh jadi. Ada yang perlu kepada bantuan, bantu. Dan sedekah segala anak yatim. Bagi harta, sedekah tu kepada siapa lagi? Sedekah daripada kaum kerabat kepada anak yatim. Siapa anak yatim? Bukan anak bin yatim, tidak ni. Anak yatim ni maknanya anak yang tiada bapa dan belum balik. Tu anak yatim, istilah agama kita. Anak yang tiada bapa, yakni kematian ayah dan belum balik. Mak tak kira. Mak ada tak ada dia tak kira. Dia kira ayah. Sebab ayah yang menanggung belanja pada budak tu. Dan dia pun belum balik lagi. Kalau balik dah tak kira anak yatim lah. Dia tak serupa dengan haiwan. Adapun haiwan, kalau kematian ibu, anak yatim. Dia panggil haiwan tu anak yatim kalau dia kematian ibu. Sebab apa? Sebab haiwan ni waliknya dia dekat dengan mak dia. Ayah dia tak tahu ke mana dah. Ayah dia boleh jadi selepas daripada bersama dengan mak dia pergi ke lain tak tahu ke mana dah. Ayah dia lari, bukan macam manusia macam kita, duduk dengan maknya, duduk dengan anaknya, duduk jaga bagi nafkah semua sekali yang diperlukan oleh anak. Bukan begitu haiwan. Jadi haiwan ni ulama ambil kira kalau ada mak, maka dia bukan anak yatim. Tapi kalau tak ada mak, maka haiwan tersebut anak yatim. Adapun manusia, bila tak ada ayah dan belum balik, maka dia dikira sebagai anak yatim. Baik. Dan segala miskin, yakni orang yang tak cukup. Orang yang tak cukup belanja. Dan orang musafir. Orang musafir diguna dalam Quran Ibnus Sabil. Ibnus Sabil ni kalau ikut terjemah literal kan, maknanya anak jalan. Anak jalan. Kenapa orang musafir ni digelar sebagai anak jalan? Sebab orang musafir ni dia ikut jalan. Anak-anak kan gitu.
Anak-anak kecil yang biasa begitu, ikut mak dia kan. Mak dia duduk dalam bilik, mak dia keluar bilik, duduk di ruang tamu tengok TV, dia duduk ruang tamu. Mak dia nak keluar rumah, nak pergi pasar, dia nak ikut juga mak dia nak pergi pasar. Tu sebagaimana budak ikut mak dia, jadi ekor mak dia. Orang yang musafir ni dia ikut jalan. Kalau dia tak ikut jalan, tak sampai destinasi. Maka umpama seorang anak ni ikut ibu dia, maka begitulah juga orang musafir ni ikut jalan, maka digelar orang musafir ni dengan anak jalan ataupun ibnus sabil, anak kepada jalan tu. Sebab dia duk ikut jalan tersebut, nak mari Kuala Lumpur kena ikut jalan ke Kuala Lumpur lah. Kalau tak ikut jalan ke Kuala Lumpur, tak sampai Kuala Lumpur, sampai ke Karak, sampai ke Lancang, tak sampai Kuala Lumpur. Tapi sebab dia ikut jalan, ni Kuala Lumpur ni, tengok signboard dan sebagainya, maka sampailah kita ke Kuala Lumpur. Kalau tengok jalan ke lain, sampai ke lain. Tu nak beritahu apa penjanamaan pada Ibnu Sabil tu, anak pada jalan tu. Maka ibarat orang musafir ni anak kepada jalan. Sebab tu diguna istilah Ibnu Sabil. Baik. Jadi orang yang musafir boleh juga kalau kita nak bagi derma, nak bagi duit pada dia yang keputusan bekalan. Baik. Dan segala orang yang meminta, Allah Ta'ala sebut tu wasailina, segala orang yang meminta. Kata ulama, walaupun yang meminta itu adalah orang kaya sekalipun, tapi kalau dia datang meminta, jangan tolak. Jangan kata kaya dah, mari pun naik GTR, mari pun naik Tesla ni nak minta duit dengan aku. Jangan kira. Sebab ni bukan sedekah wajib ni. Ni bukan zakat, ni sedekah sunat. Walaupun yang datang bertemu dengan kita, minta duit dengan kita tu orang kaya sekalipun bagi. Tu agama ajar pada kita. Jangan tolak. Walaupun RM1, walaupun RM2, walaupun tak banyak, kita boleh bagi. Kita dak suuzon dulu. Yo, kau dia ni. Sindiket entah. Padahal orang betul-betul kesempitan boleh jadi. Kita suuzon dulu. Tu perangai kita dah gitu. Suuzon dulu. Entah sindiket ke apa ni, bukan boleh percaya ni. Tanyalah nak tahu sindiket ke tidak. Tak nak tanya, pakai terus letak lalu. Orang ni sindiket ni, padahal dia kaya raya begitu begini. Kita syok wasangka dulu, letak buruk sangka dulu pada dia. Padahal dia betul-betul kesempitan, kesusahan, tak cukup itu ini, anak susah, rumah dan sebagainya. Barang dapur tak cukup. Kalau semua orang perangai macam kita, tak ada orang bantulah. Jadi agama ajar pada kita, asal ada orang datang minta, Allah. Allah. Soal dia tipu tak tipu tu soal dia dengan Allah Ta'ala. Soal kita bantu. Tak nak bagi banyak lah sebab rasa sangsi, ada macam-macam tanda. Dah bagi RM1. Yang penting Allah. Agama ajar gitu. Tak nak bagi banyak, 50 sen. 50 sen Allah, 50 sen. Takkan 50 sen pun kira 50 sen kuih pun tak boleh dah sekarang ni. Kau boleh lagi? Boleh kot saya kecil. Tu nak bagi tahu agama ajar pada kita wasailina, bantu orang-orang yang datang meminta. Baik. Mana lagi? Wasailina wa firriqabi, dan pada menebus hamba mukatab. Baca dia mukatab. Hamba ni ada banyak jenis. Ini salah satu daripadanya, iaitu hamba mukatab. Ni kena tengok dalam fiqh. Hamba mukatab ni gini. Orang dulu zaman berperang dulu. Zaman peperangan dulu, zaman Rasulullah dulu zaman berperang. Jadi bila mana satu-satu pihak tu menang dalam peperangan, maka adalah orang yang ditawan. Orang yang ditawan biasanya yang perempuan dijadikan hamba sahaya. Yang lelaki ni mungkin nak dilepaskan ke ataupun nak jadikan hamba sahaya, boleh terpulang. Jadi ada yang dijadikan sebagai hamba sahaya. Bila dia jadi hamba sahaya, maka si tuan yang memiliki hamba ni, dia boleh nak membebaskan hamba dia ni, sama ada dengan cara tanjizi ataupun dengan cara mukatab.
Kalau tanjizi, benda ni tak ada dah zaman kita, tapi tak tahulah kalau ke depan nukuk berlaku semula. Zaman zaman perhambaan ni. Kalau dia nak bebaskan secara tanjizi, maknanya dia sebut lapah lah, aku merdekakan engkau. Ataqtuka, aku merdekakan engkau tanpa syarat apa-apa. Maka si fulan yang jadi hamba tadi pada si fulan lain-lain tu merdeka. Bebaslah dia daripada jadi hamba kepada jadi manusia yang merdeka, bebas. Ada juga yang diletakkan syarat. Syarat dia contohnya gini. Aku nak mu kerja dalam tempoh 2 tahun, kemudian bayar padaku 20k. Bebas. Maka orang yang macam ni, hamba yang macam ni, dia nak kena kumpul, nak kena simpan dalam tempoh 2 tahun sebanyak 20k. Orang yang macam ni sangat-sangat berhajat kepada pemberian. Andai ada contoh di akhir zaman nanti, tuan-tuan sempat dengan zaman tu, orang yang jadi hamba, tuan dia janji gitu, aku nak bebaskan engkau, tapi dengan syarat engkau bagi pada aku 20k dalam tempoh 2 tahun aku bagi engkau bekerja. Maka kalau ada orang mari bertemu, saya ni hamba tapi tuan bagi syarat sekian, maka bantulah. Bantu. Sebab ni orang yang nak membebaskan diri dia. Sebab kalau dia tak cukup 20k, siapa dah tempoh 2 tahun, tak boleh bebas dia. Terus jadi hamba lagi. Lepas tu kalau mari syarat kedua pula, tuan dia bagi tempoh pula, kena buat kerja pula. Tu maknanya orang ni tak ada orang nak jadi hamba. Siapa nak jadi hamba? Tak ada orang nak jadi hamba. Kita tak nak jadi hamba. Hamba pada bini pun tak nak dah kita. Bini kita tak nak jadi hamba pada kita. Sebab kita ni orang yang merdeka belaka. Tiba-tiba ada hamba, maka orang yang susah macam tu kita disuruh oleh agama bantu. Ni termasuk dalam bir ni. Walakinnal birra, ni kebajikan, ni kebaikan. Bila kita tolong orang yang nak membebaskan diri dia daripada status hamba. Satu. Yang kedua, dia hurai maksud ar-riqab ni. Ar-riqab ni asalnya maknanya tengkuk. Orang yang dimiliki tengkuk dia. Macam haiwan lah. Haiwan bila dia diikat di leher, maka dia ikutlah tuan dia heret pergi ke mana. Begitulah hamba ni. Ikut je tuan dia suruh. Ibarat dia diikat di leher, di tengkuk dia tu. Baik. Wa fir riqab ni juga ulama tafsir dengan tawanan. Dengan tawanan ni maknanya orang yang kena tawan. Orang yang kena penjara ataupun orang yang kena tawan. Zaman kita ni ada orang yang belum dibuktikan bersalah, maka dia diminta oleh mahkamah jaminan 5,000, 10,000. Maka orang ni sangat-sangat perlukan bantuan keuangan. Maka agama ajar kalau ada orang yang perlukan bantuan untuk bayar jaminan ni, maka bantulah. Bantu. Bahkan ar-riqab ni termasuk dalam asnaf zakat. Termasuk dalam asnaf zakat tu, innamas sadaqatu lil fuqara tu, salah satu daripadanya ialah wa fir riqabi. Orang yang terkena ni, orang yang berada dalam dalam tawanan ataupun orang yang jadi hamba mukatab. Maka boleh kalau kita ada duit zakat, bagi pada mereka. Tu maksud mukatab. Dan yang mendiri akan sembahyang 5 waktu. Ini pun termasuk juga dalam bir. Kebaikan juga. Sembahyang 5 waktu dan mengeluarkan zakat yang fardu. Tadi wa atal mal tu atas jalan sedekah. Yang ni atas jalan zakat fardu. Juga termasuk dalam bir, kebajikan. Dan segala yang menyempurna dengan janji mereka itu, apabila berjanji dengan Allah. Janji dengan Allah ni maknanya nazar. Janji dengan Allah maknanya bernazar. Dan nazar ni mesti lafaz. Tak jadi nazar kalau selagi mana hidup dalam perut kita, duduk dalam hati kita. Kalau kalau luluh lesen kereta ni, nak bagi kepada masjid
RM100. Katakanlah, tapi duk main dalam perut duk main dalam hati kita, tu tak jadi nazar, dia kena lafaz. Bahkan kalau kita lafaz, kalau lulus lesen ni nak bagi masjid lah 100, bahkan ada lagi ulama kata tu belum nazar lagi, dia ada lafaz dia, aku bernazar. Cuma ulama kata kalau kita sebut gitu, sunat kita tunai, walaupun dia belum nazar lagi. Sunat kita tunai. Aku lulus puasa ni nak puasa 1 hari, ikutlah puasa hari apa pun, puasa bila-bila pun, puasa 1 hari, puasa qada pun termasuk juga bila kita sebut puasa 1 hari, kecuali kita kata puasa wajib, puasa Syaban katakanlah, ataupun puasa Muharram katakanlah. Bila kita tetap gitu, maka jadi tentu hanya pada yang kita sebut saja, pada Muharram saja. Nak bagi apa? Nak bagi derma, ikut derma apa pun. Anak lulu cemerlang dalam SPM, wajib atas aku derma, ikut derma apa pun. Derma nilai berapa? Tak kira nilai berapa. Sebab apa? Umum kita sebut asal derma. Ada kopiah selah bagi ustaz, saya nak derma pada ustaz, jadi. Tapi kalau kita sebut nak derma baju, kena bagi baju, tak boleh seluar. Gitu bab nazar. Kita sebut macam mana? Cuma lafaz tu ulama kata kalau kita tak sebut wajib atas aku ataupun wajib atas aku ataupun aku bernazar, maka dia tak jadi nazar lagi, cuma sunat kita tunai. Sebab nazar ni dia mesti sebut aku bernazar ataupun wajib atas aku melaksanakan sekian-sekian, bila mana dapat sekian-sekian, maka itu dinamakan janji dengan Allah Ta'ala. Baik. Atau dengan manusia, ataupun berjanji dengan manusia. Berjanji dengan manusia, contoh kalau orang tolong kita, kita nak bagi pada dia RM100, RM50, wajib tunai. Dia tolong apa? Tolong basuh motor kita, kita malah nak basuh motor, kereta lebih senang daripada basuh motor. Tolong basuh motor, janji dengan siapa? Anak kita mungkin. Tolong basuh motor ayah bagi RM50. Siap dia basuh motor? Tak payahlah, muka anak ayah dah. Tak boleh janji ni. Janji termasuk dalam wal mufu nabi ahdihim idza ahadu. Tu dikira sebagai albir. Tu kebaikan. Tu termasuk dalam kebaikan, menunaikan janji bukan dengan Allah Taala saja, hatta dengan manusia. Baik. Dan segala orang yang banyak sabar, itu termasuk juga dalam bir. Segala orang yang banyak sabar pada kepapaan, sabar dengan kepapaan fil baksa tu, terjemah kepada baksa tu adalah kepapaan dan kesakitan, itu terjemah pada dharra, wahinal ba's, dan ketika peperangan sabilillah, tu banyakkan sabar. Waktu apa-apa, waktu tak ada duit, waktu kesusahan, waktu sakit, sabar. Duduk dalam keadaan sabar tu termasuk dalam albir, termasuk dalam kebaikan. Ada orang boleh jadi dia penyabar, tapi pada bab semayang jemaah tak lekat dia semayang jemaah 5 kali sehari, tapi dia bab sabar, dia sabar sungguh. Lebih sabar daripada agamawan lagi. Kadang-kadang lebih sabar daripada kita yang mengaji lagi. Itu kebajikan dia. Kebajikan kita mulazamah dengan masjid. Tak ada sabar, ikhtiar dia ada sabar pula pada kita. Ni mencarut, mencaci, marah dan sebagainya ada di kita, kaki masjid. Orang yang tak kaki masjid kadang-kadang mulut dia comel, bahasa dia comel, lebih lembut lagi. Itu kebajikan semua. Jangan tengok dari satu angle saja. Kebajikan ni banyak angle. Baik. Kata Allah akhirnya, ulaikal ladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bermula mereka itu yang tersebut itu. Segala mereka yang membenar mereka itu pada iman dan kebajikan. Tu orang yang benar. Benarnya apa? Muwafaqatul khabar lil waqi'. Tu benar. Benar ni maknanya kita sebut serupa dengan apa yang kita i'tiqadkan. Kita sebut kita beriman pada Allah Ta'ala. Ni daripada tuntutan iman ni. Buat baik kepada kaum kerabat.
Buat baik kepada anak yatim, tolong orang miskin, orang yang keputusan belanja dalam perjalanan musafir, orang yang meminta, mukatab ke apa ke, tu termasuk dalam kebajikan tu. Bila kita kata kita orang beriman, buatlah semua ni. Ni termasuk dalam albir, termasuk dalam kebajikan. Tu baru serupa dipanggil membenarkan mereka itu, yakni muwafaqatul khabar lil waqi'. Membenar mereka itu pada iman dan kebajikan, dan bermula mereka itulah tu dipanggil dhamir fasil. Dhamir yang diletakkan di tengah tu, fungsi dia adalah untuk menegaskan wa ulaika, dan mereka itu. Tak payah datang humu pun tak apa dah, tapi wak mari pula humu, nak menegaskan mereka tu je, kata Allah Taala, humul muttaqun, mereka itulah yang takut akan Allah dengan sebenar-benar takut. Ni orang yang betul-betul takut pada Allah Subhanahu wa taala. Duduk dalam keadaan gini, beriman pada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab, nabi, kemudian melaksanakan syariat yang Allah Taala perintahkan. Baik, habis itu. Depan tu dia cerita pula bab hukum qisas. Hukum qisas. Ni kena dengan tuan-tuan yang minat dengan politik. Isu hukum qisas. Ayat ni ayat muhkamat. Ayat bab qisas ni adalah ayat muhkamat. Dia bukan ayat mutasyabihat. Maknanya kita baca kita boleh faham tu dah. Lepas tu ayat ni bukan ayat mansukhah. Dia bukan ayat yang dah dimansuh. Tak, dia kekal sehingga hari ni perintah ni. Suruh buat. Baki laginya buat ke tidak, tu serah pada pemerintah. Hijau kita rakyat kena cari jalan macam mana nak suruh pemerintah ni buat hukum ni. Gitu. Bukan kempen pilihan raya ni tuan-tuan. Mentang-mentang dekat PRU 15 cerita bab ni. Tak, bukan gitu. Ni nak cerita ayat Quran. Ayat Quran. Ayat ni ayat yang tak dimansuh. Kalau dengar ada orang politik kata ayat ni zaman Nabi je karut tu. Ayat ni bukan perintah pada zaman Nabi saja. Kekallah sampai ke hari ni. Tuntutan tu berlaku atas setiap orang pemegang kuasa untuk melaksanakan hukum qisas ni. Siapa-siapa yang naik jadi pemerintah ada kuasa, maka kenalah atas dia tuntutan untuk melaksanakan hukum ni. Ni salah satu daripada hukum yang ada dalam Islam. Dia tak laksana, maknanya dia bertanggungjawab dengan Allah Ta'ala. Kita kena pandai pilih. Orang yang nak melaksanakan hukum Allah lah kita kena pilih untuk naik, supaya terlaksananya salah satu daripadanya ialah hukum qisas ni. Gitu. Pas siapa warna apa jangan tanyalah. Yang tu undi rahsia. Gitu. Baik. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu. Panggil orang yang beriman ni. Bila panggil orang beriman ni, maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu satu benda penting. Ulama sebut. Bila disebut ya ayyuhallazina amanu, maknanya ada satu benda penting Allah Ta'ala nak bagi tahu. Dan panggil tu atas dasar kasih, atas dasar sayang pada kita, orang yang beriman pada Allah ni. Satu benda lagi mu kena buat, jangan ingat agama ni bila engkau kata amantu billah, aku beriman pada Allah Ta'ala, semayang 5 kali sehari, puasa Ramadan, setahun sekali, sebulan kita puasa, lepas tu keluar zakat, ada duit lebih keluar zakat, lepas tu ada duit lebih lagi pergi haji, selesai agama. Ada lagi ni tuntutan yang kena buat ni. Jadi Allah Ta'ala panggil ni nak suruh kita orang beriman ni tolong pakat-pakat selesaikan supaya terlaksana hukum ni. Sebab Allah Ta'ala tak nak nanti ditanya. Kita juga yang kena tanya nanti, kenapa engkau tak berusaha untuk merealisasikan hukum ini? Ada orang yang nak melaksana tapi engkau pilih orang yang tak nak laksana, contoh. Maka Allah Ta'ala panggil dengan ya ayyuhallazina amanu sebab kasih kepada orang yang beriman tu. Kena laksanakan benda ni. Hai segala mereka yang beriman. Kita termasuk sekali dalam ni. Si fulan bin si fulan, kita nama apa? Termasuk dalam ni. Allah Ta'ala panggil. Dengar Allah Ta'ala panggil ni. Nak suruh buat apa? Hukum qisas. Hukum qisas. Ni dia masuk apa? Dia masuk bab hukum hakam dah. Sebab tu saya sebut dah itu,
surah Baqarah ni separuh yang awal tu dia cerita bab orang Yahudi, bab kaum Nasara, dia cerita bab musyrikin, bab orang yang beriman. Tu dia cerita di awal surah Baqarah separuh. Kemudian masuk separuh yang kedua ni dicerita bab hukum hakam. Sebab surah Baqarah ni surah Madaniyah. Surah Madaniyah maknanya surah yang menceritakan syariat lah. Sebab di Madinah bukan lagi menyeru kepada iman, di Mekah menyeru pada iman. Bila masuk di Madinah itu marhalah untuk melaksanakan tuntutan iman dah. Apa benda? Semayang berjemaah. Tu semayang Jumaat mula difardukan. Puasa wajib Ramadan mula difardukan dah. Salah satu daripadanya ialah kutiba alaikumul qisas. Baik. Kata Allah Ta'ala, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Telah difardu atas kamu. Tengok difardu dia pakai tu. Apa makna difardu? Diwajib. Diwajib bukan sunnah, diwajib. Kan kalimah sama ni, kutiba alaikumul qisas dengan kutiba alaikumus siyam. Lenggok sama, sebiji sama. Puasa ambil, kisas tinggal, karut lah nama dia. Lenggok ayat sama, sama-sama tak dimansuh. Kalau dimansuh tak apalah. Ni tak dimansuh ni. Ayat ni kekal setia ada dalam Quran, perintah supaya orang yang ada tampuk kuasa buat. Tapi kita kutiba alaikumus siyam, gak tunggu malam tu. Menyimpan mau besar raja-raja umum. Esok mula puasa, malam tu siap, kedai penuh beli barang. Sebab apa? Nak sahur ni, esok nak berlapar. Maka beli barang-barang untuk berpuasa. Sungguhnya nak puasa. Sama ni lenggok dia ni. Kutiba alaikumul qisas. Kenapa yang ni jadi tak sungguh ni? Kau ni mari daripada Injil. Kau ni mari daripada Taurat. Ayat Quran sama. Dah kenapa asing-asingnya? Kan lain tu cerita kan. Faham tak apa? Nak suruh faham je. Mana tadi? Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Telah difardu atas kamu, yakni telah diwajib atas kamu. Siapa kamu tu? Ingat, kamu tu adalah wulatul umur, pemerintah. Kamu situ, bukan orang individu. Jangan buat mana ngaji masjid setapak. Siapa ngajar? Ustaz Afizi tak ngaku. Faham betul? Atas kamu tu siapa? Ulatul umur, orang yang diberi kuasa. Bukan orang persendirian je. Bila berlaku bunuh, pergi bunuh sendiri. Tak, bukan gitu agama tak ajar. Agama suruh pemerintah. Nak tunggu pemerintah bila ustaz? Tunggulah. Ada siapa suruh pilih orang yang tak kena? Pilih orang yang kena. Gitu. Dia kata dah pilih orang kena dah, tapi tak berani nak buat pula. Minoriti. Biar tunggu dulu siapa jadi majoriti. Cerita politik lah tuan-tuan. Baik, mana tadi? Difardu atas kamu, yakni pemerintah. Siapa pemerintah tu? Ulatul umur tu lah. Orang yang ada kuasa. Ataupun kamu sini qatil, pembunuh. Maknanya berlaku kefarduan tu atas orang yang membunuh. Yang melaksanakannya ialah ulatul umur tu lah. Pemerintah tu lah yang melaksanakannya. Berlaku atas apa difardukan tu? Di atas orang yang membunuh tu lah. Gitu. Difardukan atas kamu itu, depan nanti tuan-tuan kena faham. Wajib ni dia kait ni. Wajib ni dia kait. Bukan betul-betul wajib dak. Depan nanti. Kita tengok depan nanti. Difardukan atas kamu itu akan qisas. Apa qisas? Berbalas-balasan pada segala bagai. Baca bagai. Pada segala bagai bunuh. Yakni bunuh tu sama ada segala bagai tu. Segala bagai bunuh tu. Yakni pada sifat dan perbuatannya, perbuatan bunuh. Contoh dia bagi. Allah Ta'ala bagi al-hurru bil hurri. Bunuh tu berlaku pada sama sifat. Iaitu dibunuh orang merdeka dengan sebab bunuh orang merdeka. Gitu syarat dia.
andai yang membunuh tu orang yang merdeka, maka dibalas orang yang merdeka tu lah. Kalau merdeka bunuh hamba, kalau bunuh hamba, maka tak boleh balas balik. Gitu. Depan tu dia cerita. Dibunuh orang merdeka dengan sebab bunuh orang merdeka. Ada seorang yang merdeka, dia bunuh orang merdeka juga. Maka boleh pemerintah bunuh balas orang yang merdeka tadi, yang membunuh tu. Tapi tiada dengan sebab bunuh hamba, yakni tiada qisas. Dengan sebab bunuh hamba, yakni yang merdeka bunuh hamba, maka tak berlaku qisas. Oh, sedap gitu. Dia tak lepas. Dia bukan lepas, tak berlaku qisas. Habis tu adalah hukuman dia. Dia akan pergi kepada diat. Dia akan pergi pada diat. Diat ni 100 ekor unta. 100 ekor unta. Seekor unta lebih kurang dalam 4,000 lebih. 4,400 kalau tak silap saya. 4,500 gitu lah seekor unta. Tuan-tuan kita tanya Mekah nak tahu. 4,000 katakanlah, kita ambil murah lah sikit. 4,000 kali dengan 100 ekor unta, 400,000 sebutir rumah boleh. Tu dia. Maknanya kalau seorang yang merdeka membunuh hamba, maka dia tak pergi kepada bunuh balas, tapi dia pergi kepada diat. Diat nilai dia 100 ekor unta. Cuma unta tu nak kena tengok pula lah. Umur berapa tu semua tu dalam kitab fiqh lah cerita. Tapi kalau yang membunuh tu merdeka, yang dibunuh tu juga merdeka, maka kena bunuh balas. Bunuh balas tu pun ketika ada tuntutan hak. Ketika ada tuntutan hak, sila. Ketika ada tuntutan hak keluarga. Tu kalau keluarga tuntut, tu pun depan nanti dia akan cerita. Keluarga mesti semua setuju. Kalau ada yang tak setuju, tak boleh qisas. Tu benda tu dia akan perincikan depan lah. Cuma tak sempat nak pergi habiskan hukum qisas ni. Kita tengok dalam kuliah yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.